Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhanis binti Kamarul Rizwan, memegang nombor matrik C20A1245. Dalam video ini, saya akan membentangkan laporan kajian dilapidasi Wakaf Kampung Badak 16150 Bacok Kelantan mengenai faktor-faktor kerosakan yang terdapat pada wakaf tersebut. Faktor kerosakan wakaf Kampung Badak yang terdapat pada pelan lantai adalah faktor pergerakan struktur. Pergerakan struktur bangunan wakaf terkait dengan proses luluh hawa yang menyebabkan keretakan pada lantai bangunan. Proses luluh hawa ini terjadi ketika tanah di bawah wakaf tersebut mengalami penurunan ataupun pergeseran. Faktor kerosakan kedua adalah faktor tanah. Ketidakstabilan tanah boleh menjejaskan struktur bangunan wakaf menjadi mendap. Faktor kerosakan ketiga pula adalah faktor manusia. Terdapat kesan contengan pada lantai yang disebabkan kegiatan manusia yang tidak bertanggungjawab. Faktor kerosakan keempat adalah mutu kerja. Terdapat kesan permukaan lantai simen yang berlubang akibat daripada kualiti bahan binaan yang tidak bermutu. Faktor kerosakan yang terakhir ialah faktor kelembapan. Terdapat kesan lumut yang terhasil akibat daripada kelembapan semula jadi. Baiklah, beralih pula pada pelan bumbu wakaf Kampung Badak. Antara faktor kerosakan yang terdapat pada wakaf tersebut adalah faktor bahan binaan yang tidak tahan lama. Penggunaan bahan binaan berkualiti rendah seperti kayu boleh menyebabkan kerosakan struktur bumbung dengan lebih cepat. Faktor kerosakan kedua pula adalah faktor iklim. Pendedahan yang berterusan kepada cuaca melampau seperti haba berlebihan dan perubahan suhu yang drastik boleh mengakibatkan kerosakan pada struktur bumbung. Faktor kerosakan ketiga adalah faktor kakisan. Pendedahan yang berpanjangan seperti hujan, panas, kelembapan dan bahan pencemar udara boleh menyebabkan lapisan zinc menjadi lapuk dan membentuk lubang kecil yang boleh membenarkan air memasuki bumbung. Faktor kerosakan yang keempat adalah faktor pertubuhan mikro. Pertubuhan lumut pada bumbung berlaku disebabkan oleh keadaan persekitaran seperti kelembapan. Dan faktor kerosakan pada pelan bumbung wakaf yang terakhir adalah faktor kerja pemasangan yang tidak betul. Peralat dalam pemasangan boleh menyebabkan struktur bumbung menjadi longgar dan berlaku pergerakan tidak seimbang dalam kepingan zinc. Seterusnya adalah faktor kerosakan yang terdapat pada pelan pandangan harapan wakaf Kampung Badak. Faktor kerosakan pertama yang dapat dikenal pasti adalah faktor manusia, di mana terdapat kesan kotoran cat pada tiang yang disebabkan kegiatan manusia yang tidak bertanggungjawab. Faktor kerosakan kedua ialah faktor penyelenggaraan. Kekurangan penyelenggaraan rutin seperti membersihkan daun atau kotoran dari bumbung zinc boleh menyebabkan pengumpulan lembapan yang mengakibatkan kakisan ataupun pertumbuhan lumut. Faktor kerosakan ketiga pula ialah kerja pemasangan yang tidak betul. Peralat dalam pemasangan seperti menggunakan skru atau bolt yang terlalu longgar menyebabkan pergerakan tidak seimbang dalam kepingan zinc dan mengurangkan kekuatan bumbung. Faktor kerosakan yang keempat adalah serangan anai-anai yang akan meninggalkan kesan kotor pada permukaan tiang. Dan faktor kerosakan pada pelan pandangan harapan wakaf yang terakhir adalah faktor tanah. Ketidakstabilan tanah menyebabkan struktur bangunan wakaf terjejas dan menjadi mendap. Yang terakhir ialah faktor kerosakan yang terdapat pada wakaf Kampung Badak dari sudut pandangan sisi. Faktor kerosakan pertama yang dapat dikenal pasti adalah faktor bahan binaan yang tidak tahan lama. Penggunaan bahan binaan yang berkualiti rendah seperti kayu boleh menyebabkan kerosakan struktur bumbung dengan lebih cepat. Faktor kerosakan kedua pula adalah pergerakan struktur. Pergerakan struktur bangunan wakaf terkait dengan proses luluh hawa yang menyebabkan keretakan pada lantai bangunan. Proses luluh hawa ini terjadi ketika tanah di bawah wakaf tersebut mengalami penurunan ataupun pergeseran. Faktor kerosakan ketiga adalah faktor penyelenggaraan. Kekurangan penyelenggaraan rutin seperti membersihkan daun atau kotoran dari bumbung zinc boleh menyebabkan pengumpulan lembapan yang akan mengakibatkan kakisan ataupun pertumbuhan lumut. Faktor yang keempat adalah faktor kakisan. Pendedahan yang berpanjangan seperti hujan, panas, kelembapan dan bahan pencemar udara boleh menyebabkan lapisan zinc menjadi lapuk lalu membentuk lubang kecil yang membenarkan air memasuki bumbung. Faktor kerosakan yang terakhir adalah faktor tanah. Ketidakstabilan tanah boleh menyebabkan struktur bangunan wakaf terjejas dan menjadi mendap. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.